أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi kitab Al-Khumainiyah ni. Ini masuk bab yang keempat daripada fasa yang pertama lagi, iaitu berkenaan dengan akidah-akidah Syiah yang syaz, yang mana akidah-akidah Syah tu pula diikuti oleh Khumaini kemudiannya. Jadi kita baca dah sebelum ni berkenaan dengan al-imamah, imam. Macam mana orang Syiah berpegang berkenaan dengan imam-imam mereka, di mana mereka mempercayai imam-imam dia tu maksum, tidak mungkin tersalah, tidak boleh melakukan apa-apa kesalahan. Imam-imam mereka ni mentadbir bumi dan juga boleh menghalalkan dan mengharamkan ikut kehendak mereka. Dan kita juga telah baca pandangan Syiah ni yang pelik dalam bab Al-Quran dan juga As-Sunnah, di mana mereka mempercayai Al-Quran itu sudah diubah oleh para sahabat, dan mereka ada mushaf sendiri. Begitu juga Sunnah, mereka tidak berpegang dengan As-Sunnah ataupun Al-Hadis seperti mana kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kerana mereka menganggap para sahabat yang meriwayatkan Sunnah ni telah kufur, dan mereka hanya berpegang dengan riwayat-riwayat Ahlul Bait. Jadi hari ini bab yang keempat, iaitu Al-Mawqifu Minas Sahabati, pendirian mereka tentang para sahabat ni lagu mana. Jadi kalau kita tengok bab ketiga baru ni, ada kaitan dah. Nampak dah gambaran dia ayat. Di situ dia sebut dah Syiah menganggap ini sahabat kecuali beberapa orang aja telah pun murtad, kecuali beberapa orang itulah. Ada para sahabat. Cuma malam ni tajuk ni khusus. Tajuk khusus. Mukaddimahnya disebut, pengarang kita ni Said Hawa menyebutkan bahawasanya maklum, minal ma'lumi, kita semua ma'ruf, maklum, tahu belaka dah bahawasanya tidak lagi ada selepas daripada kewafatan Nabi SAW daripada golongan munafikin. Tak ada dah golongan munafikin kecuali sikit lah. Ada sebagai kecil saja dah golongan munafikin. Dan hingga ni Nabi SAW telah memberitahu kepada Hudzaifah buat umat Islam, antaranya menyebarkan sudah tak betul, menipu palsu pada Nabi SAW. Jadi boleh gue ingat oleh yang demikian para ulama para sahabat ni riwayatnya ujulah, para sahabat ni adil. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah menganggap para sahabat ni bersifat dengan sifat adil dalam bab riwayat. Jadi kita kena sebut sikitlah sini berkaitan dengan sahabat ni. Siapa sahabat ni sebenarnya? Dia akan sebutlah sini lepas pada ni dia akan sebut lebih-lebih sahabat. Cuma sebelum tu kita kena tahu takrif sahabat tu dulu. Sahabat ni kena ada 3 poin. Dia kena ada 3 poin, 3 syarat untuk dianggap sebagai sahabat. Yang pertama, dia kena jumpa, bertemu dengan Nabi dan dengan Nabi SAW, walaupun seketika, sekejap saja, tidak semestinya lama. Dan sebenarnya takrif sahabat ni banyaklah. Ada orang kata pernah sayang dengan Nabi lama, ada macam-macam lah tempoh ke. Cuma tarikh yang terbaiknya ialah orang yang sempat temu dengan Nabi dan dengan Nabi walaupun seketika, walaupun tidak lama. Dan juga ada sebagai tarikh kata kena tengok Nabi. Dia tengok Nabi. Ini ada sahabat yang tengok Nabi.
tengok sahabatnya, dia tak jadi sahabat lah. Jadi yang terbaik ialah yang pertama, mereka sempat bertemu, sempat dengan Nabi SAW. Yang keduanya, mereka beriman dengan Nabi SAW, iaitu mereka sahut seruan, sahut dakwah Nabi, memeluk agama Islam. Jadi kalau dengan Nabi, dia jumpa dengan Nabi tapi tidak masuk Islam, berlawan pula dengan Nabi, seperti mana orang kafir Quraisy, orang musyrikin ataupun musuh-musuh Islam, itu tidak dikira juga. Yang ketiga, mereka hendaklah mati di dalam agama Islam. Jadi kalau ada yang tidak mati dalam Islam, murtad atau wani'azubillah, maka dia terkeluar daripada tarikh sahabat. Itu tarikh as-sahabah, sahabat. Jadi sahabat ni menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka ni adil, bersifat dengan sifat adil. Adil ni bukan seperti mana bahasa Melayu lah, adil sama. Adil sini maksudnya orang yang dalam riwayatnya diterima. Mereka diterima. Cukup syarat-syarat dia. Islam, balik dan sebagainya. Dan umat ini juga, selain daripada para ulama'nya, menganggap sahabat ni adil dalam riwayatnya, iaitu diterima riwayat mereka. Umat Islam juga menganggap para sahabat ni sebagai satu generasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni bersuhbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersahabat, duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga membantu agamanya. Para sahabat ni lah yang beratai meninggikan agama Allah Taala, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Islam. Dan mereka jugalah yang memikul amanahnya. Jadi umat Islam memandang mereka dengan pandangan penghormatan dan pandangan kemuliaan. Umat Islam menganggap para sahabat ni sebagai generasi yang terbaik, generasi yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi yang membantu Nabi, yang berkorban banyak dah. Jadi kita pandang mereka ni dengan pandangan yang penuh hormat, penuh respek. Pandangan yang pandai tinggi pada sahabat. Itu umat Islam. Bahkan Allah Ta'ala sendiri menyaksikan para sahabat ni. Allah Ta'ala sendiri isytihar para sahabat ni baik. Para sahabat ni generasi yang terbaik. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati. Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala sebut, Allah telah redha kepada para sahabat. Allah Ta'ala menyaksikan, memberi penyaksian, mengiktiraf para sahabat ni. Allah Ta'ala redha ketika mereka membai'ah kamu di bawah pokok, iaitu ketika bai'atul ridwan, semasa di Hudaibiyah. Begitu juga dalam ayat lain disebut wa alzamhum kalimatut taqwa. Wa alzamahum kalimatut taqwa ni mereka tetap, para sahabat tu mereka tetap teguh dengan kalimatut taqwa. Ini kita kata akui, pengiktirafan daripada Allah Ta'ala. Jadi itu hak sepatutnya Allah Ta'ala akui mereka. Bahkan tidak disebut sini, banyak lagi lah ayat-ayat lain, banyak lagi hadis-hadis yang mengiktiraf, memuji, mengakui para sahabat ni. Selain daripada umat Islam, ulama-ulama menganggap riwayat para sahabat ni adil diterima, dan juga umat Islam memandang mereka dengan pandangan yang tinggi dan penuh penghormatan. Hak tu hak sepatutnya berlaku. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah menganggap para sahabat ni tidak akan dicela lah ke atas mereka ni. Tak ada orang akan kecek uduh berkaitan dengan para sahabat ni. Kecuali mereka ni ada masalah, ada penyakit, ada benda tak susah, ada masalah pada mereka. Dan sebahagian Syiah ni mereka mengkafirkan. Ada kufiru. Sebahagian Syiah ni telah dikafirkan kerana mereka berpendirian bahawasanya Aisyah ni, mereka mentahmah Aisyah, sedangkan Allah Ta'ala telah pun membebaskan. Mereka buat tuduhan
ataupun mereka percaya, mereka beriktikad bahawa Aisyah ni tak molek, buat benda yang tak molek. Sedangkan Allah Taala telah pun membebaskan, Allah Taala telah mengakui, telah mengisytiharkan bahawasanya Aisyah tidak bersalah. Tapi mereka tetap juga berpandangnya bahawasanya Aisyah ni jahat, tak molek. Mereka tuhmah Aisyah. Jadi sebahagian Syiah berpegang lagu tu, mereka telah dikafirkan dengan sebab tersebut. Dan sebahagian Syiah lagi pula, mereka ni tidak cukup sekadar sebahagian sahabat saja, memfasikkan, menyesatkan sebahagian sahabat. Bahkan mereka menambah lagi. Maka mereka ni lebih lagi daripada tu, iaitu mereka mencela, kata huduh, dan juga menzahirkan kejahatan pada sahabat ni. Dan mereka mengkhususkan, jadi mereka ni tidak cukup dengan kata kepada sahabat saja, tidak cukup dengan mengatakan fasik, menyesatkan, bahkan mereka mencela, kata huduh pula. Kata tak betul tu sah dah, pergi keji, kata huduh pula. Bahkan ada hak mereka lebih lagi, khususkan. Jadi ada sahabat ni yang mereka kata huduh, tapi lebih lagi. Dia lebih ke sebahagian sahabat. Mereka mengkhususkan kata huduh ni kepada sebahagian sahabat seperti Abu Bakar dan Umar. Dan ramai lagi. Abu Bakar, Umar ni memang lebih lah. Dan Osman, sebab tiga-tiga ni dianggap merampas hak Ali, hak Ahlul Bait. Sepatutnya Ahlul Bait, tapi tiga orang ni telah merampas hak Ahlul Bait. Talha, Zubair, dan Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Jadi disebut sini, kalilah 10 orang sahabat yang telah dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala tidak selamat daripada mereka. 10 orang ni dijanjikan syurga. Sahabat-sahabat orang ranking tinggi, kita kata. Itu pun tak ada, tak selamat daripada mulut sebagai golongan Syiah ni yang melampau ni. Kalulah hak 10 dijamin syurga pun tak selamat, apa lagi hak lain? Hak lain berat lagi lah. Dan gapo lagi hak kita boleh ambil kira dengan Islam ni? Apa nilai agama Islam ni? Kalau sahabat-sahabat Nabi SAW ni diperlakukan sedemikian ni. Sebabnya dia kata kesannya, kalulah tarbiyah Rasulullah tidak sapa kepada manusia, maka lagu mana tarbiyah orang yang lain? Nabi sendiri pun tak boleh nak pegang molek sahabat tu, apa lagu mana orang lain? Lihat kepada Al-Kulaini, penulis kitab Al-Kafi. Dia telah menyebut riwayat yang dianggap sikoh lah di kalangan mereka tu. Dia kata riwayat ni disandarkan kepada Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq. Kita sebut dah sebelum ni. Dia sandar je. Dia kata imam tu kata gini, imam dia ni kata gini. Sedangkan riwayat-riwayat tu tak betul pun. Banyak riwayat tak betul. Kita sebut dalam bab ketiga baru ni. Sebahagian dari kalangan Syiah sendiri mengakui kebanyakan riwayat tak boleh nak pegang pun. Jadi tak pelik lah kalau dia kata sini imam ni kata gitu, imam ni kata gini. Sedangkan kita sebagai ahli sunnah ni faham tak menajid, tak menasabah. Tokoh-tokoh tersebut kata lagu tu. Jadi tak pelik. Mereka banyak sandar kepada ahli bait gitu ya. Jadi dia kata ada riwayat sikoh lah di kalangan kita ni, dia kata disebut oleh Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq, salah seorang imam mereka lah. Dia kata manusia telah pun murtad kepada Nabi SAW kecuali 3 orang. Ini dia sebut dah dalam bab 3 baru ni. Jadi perawi tanya lah, aku pun tanya lah, siapa 3 orang tu? Ja'far pun katalah Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. 3 orang ni saja. Manakala orang lain tu telah pun murtad mengikut mereka. Dan mereka kata riwayat ni sikoh, dipercayai, boleh percaya, boleh pegang. Di tempat yang lain ada lagi riwayat yang mereka sandarkan kepada Al-Baqir, Muhammad ibn Ali Abu Ja'far Al-Baqir, imam mereka jugalah. Dia ditanya berkenaan dengan Syaikhain, ditanya berkenaan dengan 2 syekh, iaitu Abu Bakar dengan Umar lah. Kalau dalam bidah hadis ni Syaikhain ni Bukhari Muslim. Tapi kalau bab Syiah ni Syaikhain kat Abu Bakar dengan Umar. Jadi kata tak suruh tanya lah pasal 2 orang ni. Tak ada lah
mati orang kita ni, tak adalah orang kita hak mati ni kecuali mereka akan marah kepada dua orang tu. Benda ni diwasiatkan kepada kita, diceritakan turun-temurun pada kita ni oleh orang-orang tua kepada orang-orang generasi kemudian. Jadi benda ni dalam kalangan kita ni marulah. Lagu tu cerita. Tak usah tanyalah. Tak ada orang mati kecuali akan marah pada dua orang ni. Dan memang temurun-temurun dah orang-orang dulu akan royak ke orang kemudian. Benda-benda lagu ni. Mewasiatkan kepada orang kemudian. Mereka berdua ni telah menzalimi hak kita. Kita sepatut sekian. Kita sepatutnya boleh gini-gini. Tapi dua orang ni menzalimi. Dua orang ni kerak catah. Dan merampas hak kita lah. Bagi dia. Inilah orang yang pertama menunggal tekuk-tekuk kita, iaitu orang yang menganiaya kita lah, buat jahat, buat nyanya kita. Demi Allah tak ada lah berlaku bala ataupun apa-apa benda kat atas kita ni, benda-benda buruk ni kat atas Ahlul Bait, kecuali dua orang ni lah start dulu. Dua orang ni asas kepadanya. Dua orang ni nyetak, dua orang ni lah yang buat menyebabkan kita kena bala, kena keburukan dan sebagainya lepas pada tu. Jadi ke atas keduanya laknat Allah Ta'ala dan para malaikat dan juga manusia. Ni dia kata Al-Baqir kata lagu tu. Dia kata, dia dakwa. Tak betul lagu tu. Tapi hak dia dakwa tu benda yang teruk lah. Jadi sehingga akhir tu dia kata ke atas keduanya. Al-Baqir kata, bagi mereka dia katalah. Dia kata Al-Baqir kata. Tapi kalau kita pegangnya sepatutnya dak lah, musabah. Nak sebut lagu tu. Tapi dia dakwa gitu. Dan tak pelik lah kalau orang yang biasa tahu bab-bab Syiah ni, Syiah Rafidhi, Syiah yang melampau ni, tak pelik bagi mereka laknat Abu Bakar dengan Umar. Kalau orang ahli sunnah ni mungkin kejut lah. Orang setara tu lah. Ada lah, laknat lah. Ya ada. Bahkan mereka ada doa. Doa dua berhala Quraisy. Iaitu siapa berhala Quraisy tu? Abu Bakar, Umar. Dan anak-anak dua orang itu. Berkata Al-Kashi di dalam kitab dia Ar-Rijal. Al-Kumait Ibn Zaid bertanya Al-Imam Al-Baqir berkenaan dengan dua syekh ni juga. Dia pun katalah, wahai Kumait Ibn Zaid, tidak berlaku tumpah darah dalam Islam, dan juga tidak rampah harta, dan juga tidak berlaku persetubuhan kecuali benda tu di atas keburukan-keburukan ni lah, di atas tengkuk kedua mereka sehinggalah hari kiamat. Sehinggalah kiamat. Maksudnya dosa-dosa, benda-benda keburukan dalam Islam ni, apa sahaja kesalahan, itu akan kembali kepada Abu Bakar dengan Umar. Ini pandangan mereka lah. Dalam perkara ni dia kata banyak diriwayatkan dalam oleh ulama-ulama mereka lah, dan juga muhaddis-muhaddis mereka, sama ada daripada golongan terdahulu maupun golongan yang terkemudian. Semua kecek lagu ni belaka, semua pergi lagu ni. Sahabat-sahabat ni masa ada. Bahkan lebih khusus lagi Abu Bakar dengan Umar. Dia sebut ada riwayat-riwayat dalam kalangan mereka, ada riwayat yang mereka percayai lagu tu. Jadi ramai pergi lagu tu. Contohnya dia kata Ibnu Babawayh Al-Qummi, Syekh At-Tusi, Syekhul Mufid Ibn Tawus, Ardibili, Abu Hasan Al-Qummi, Muhammad Bakir Al-Majlisi. Yang mana Abu Bakar Al-Majlisi, Muhammad Bakir Al-Majlisi dianggap sebagai penutup muhaddis mereka. Semua lagu tu, semua kecek lagu tu. Jadi bukan benda yang tuduhan lah. Memang mereka sebut, ulama-ulama mereka pergi lagu tu, meriwayatkan riwayat-riwayat lagu tu. Dan Muhammad Bakir tu dipujilah oleh Khomeini dalam kitab dia Kashful Asrar ni. Al-Majlisi disebut dalam kitab dia Zadul Ma'ad, dan dalam kitab Hakul Yakin, dan juga Biharul Anwar. Dia sebut banyak riwayat-riwayat, cerita-cerita tipu lah, palsu, berkenaan dengan Abu Bakar, Umar, Osman,
Abu Ubaidah, Khalid ibn Walid dan sebagai lagi lah, dan lain-lain lagi yang mana tidak beradab untuk kita menukilkan perkara-perkara tersebut. Dia sebut benda-benda yang kalau kita royak gapo dia royak tu tak beradab jadinya. Ada memang golongan Syiah yang melampau ni memang dia tidak beradab pun dengan para sahabat dan lebat ni. Seperti mana kita ceritalah sebelum ni. Amos dia ada pengalaman kita sebut dah baru ni. Bila kita komen beradab sikit kecek dengan para sahabat ni. Apabila dia kata Muawiyah, kebejatan Muawiyah, kejahatan lah Muawiyah ni. Bila kita tegur lagu tu, dia ulas sekali lagi. Nganying kita. Nampaknya lama dah benda ni berlaku. Dululah, benda ni malah dah nak ngomel. Facebook pun tak hidup lah. Itu yang disebut di dalam kitab-kitab mereka, ulama-ulama mereka. Jadi kalau orang tanya, "Jolah kau Syiah pergi lagu tu?" Ada. Syekh Said Hawa bawa dah riwayat-riwayat tersebut. Seperti mana kita baca sebelum ni. Tadilah. Jadi hak kita baca tu nampak jelas situ mereka menganggap sahabat-sahabat telah pun murtad. Telah pun kufur, tinggal agama Islam kecuali beberapa orang saja. Dan bukan setakat mereka kata lagu tu je. Bukan setakat kata sahabat ni tak baik, jahat, tak molek. Bahkan mereka ada hak bersikap lebih lagi, mencela. Jadi macam hobi pula kata aku sahabat ni. Memang kata kau orang sedar. Jadi selain daripada mencela ni, ada pula yang sahabat-sahabat yang khusus. Dikhususkan oleh mereka untuk dicela. Seperti Abu Bakar dan juga Umar. Sehingga kita sebut lah ni. Mereka kata laknat kata mereka berdua. Laknat kata Abu Bakar dan Umar. Dan benda ni bukan setakat dalam kitab lah kita baca ni, disebut dalam kitab. Kalau nak tengok, boleh buka YouTube, cari. Ada. Sebahagian ulama-ulama mereka di Iran ataupun di mana-mana lah, Syiah ni, dia ada sebut lagu tu. Ada video-video dia mengajar, dia sebut lagu tu. Laknat kepada sahabat-sahabat, kepada Ummatul Mukminin, kepada isteri-isteri Nabi. Ada dia laknat. Ada dalam video, boleh tengok kalau nak tengok. Itu golongan tersebut lah. Kemudian dia kata Amal Khomeini, ada pun Khomeini. Baru nak masuk bahagian kedua. Kita sebut sama dah, dia akan mari daripada kitab-kitab ulama-ulama dulu. Ulama-ulama Syiah kata gana untuk membuktikan apa dia sebut tu betul. Macam sini saya nak kata Syiah ni macam menolak sahabat lah. Kata huduh ke sahabat. Buktinya, dia mari dulu ulama-ulama. Lepas pada tu dia akan mari, Khomeini kata gap. Pasal kitab dia ni target Khomeini sebenarnya. Nak kata Khomeini pergi lagu mana dalam lebat ni. Jadi supalah dia kata. Ada pun Khomeini yang pada awal pergerakan dia, awal kemunculan dia, perjuangan dia nya nak menyatukan umat Islam. Jadi dia kata sayugianya sepatutnya bagi Khomeini yang munculnya dalam keadaan memberitahu kepada kita nak penyatuan umat Islam. Tak sudah bala-bala. Kita nak gabung, nak bersatu, nak lawan musuh. Nak lawan musuh Islam. Jadi sepatutnya orang kecek lagu ni dia mestilah menutup pintu, menutup ruang daripada berlaku benda-benda lagu ni. Sepatutnya kita kata tak. Sebabnya benda-benda ni ahli sunnah tak boleh terima. Kita baca dah awal-awal lagi. Ahli sunnah menganggap para sahabat ni adil. Jadi kalau ada orang mari kata sahabat ni lagu ni siapa ke tahap melaknat para sahabat utama pula tu, mestilah ahli sunnah tak boleh terima. Jadi sepatutnya kalau orang tu kata nak menyatukan antara umat-umat Islam, mestilah dia langkah dianya ialah menghentikan, menyekat daripada perkara-perkara ni. Sepatutnya. Ada sepatutnya dia mengisytiharkan perang kepada sesiapa yang sebut lagu ni. Dia guna isytihar perang. Kalau siapa-siapa kecek huduh para sahabat, kita akan lawan. Sepatutnya. Dan dia akan halal daripada penulis-penulis yang mencela dan mengkafirkan sahabat ni lah. Lakinnahu badalan min kulli zalik. Akan tetapi masalahnya gati berlawannya daripada semua tadi, dia sendiri telah membina, berpegang kepada asas yang syaz. Asas Syiah yang pelik ni dalam bab ni. Sepatutnya dia lawan, dia sekat,
Dia ijtihad perang. Tapi hak terbalik berlaku, dia pula pergi bina asas lagu tu juga. Dia juga menyokong, dia juga berpegang dengan pendirian tersebut. Jodoh kan ni, kau tuduh Khomeini, dia kata sahabat lagu ni. Dia kata, Khomeini telah menulis 2 fasa dalam kitab dia, Kashful Asrar. Satu daripada fasa tersebut, 2 fasa kan. Salah satunya menjelaskan fi bayani mukhalafati Abi Bakr lil Quran. Fasal menjelaskan penyelisihan Abu Bakar terhadap Al-Quran. Abu Bakar, kita nak menjelaskan dalam bab ni, Abu Bakar dia melawai gapo? Lawai Quran. Gapo dia lawai Quran? Sikit. So laginya mukhalafah Umar li kitabillah. Umar penyelisihan Umar terhadap kitabullah. Gapo Umar menyalahi Al-Quran? Gapo Umar buat menyalahi Al-Quran? Ni Khomeini tulis lagu tu dalam kitab dia Kashful Asrar. Sepatutnya dia tak kecek dah benda-benda lagu ni. Nak bersatu lagu mana, nak baik lagu mana kalau dia tulis lagu tu. Sedangkan Umar ni sahu selari ni kitabullah. Dia sendiri sebut wafaqani Rabbi fi salas. Allah Ta'ala ni muwafaqah. Sama sependapat dengan aku dalam 3 perkara. Antaranya bab maqam Ibrahim Musalla, bab ayat hijab, bab tawanan peribadatan dan macam-macam lagi lah. Ada banyaklah, lebih 3 sebenarnya. Sehingga boleh kata boleh kecek khusus bab ni. Umar ni dia ada benda-benda lagu tu. Dia pernah sebut moleknya isteri-isteri Nabi ni hijab lah. Sebabnya orang mari temu Ummahatul Mukminin ni ada hak molek, ada hak tarak, ada hak berona. Jadi kena lagu tu pandangan dia. Apa pada tu turun ayat hijab. Begitu juga berkenaan dengan tawanan Badar. Nabi tanya orang lain, Abu Bakar kata ambil tebuh bayar untuk bebas ke tawanan. Umar kata bunuh, hukum mati. Turun ayat Quran supaya dengan Umar. Sehingga ke Ibnu Umar anak dia sendiri sebut, kalau dalam bab ni kalau berlaku gapo-gapo manusia kecek lagu ni, Umar kecek lagu lain, nescaya turun ayat Quran supaya dengan Umar. Dia kata lagu tu. Sebabnya banyak berlaku selari gapo Umar pergi dengan Al-Quran. Tapi tidak kata sepanjang masa lah, adalah ketika Umar berlaku khilaf juga. Nama ayatnya lagu tu Umar ni. Sehingga orang anggap lagu tu. Tapi mari Khomeini dia buat 2 fasa. So nak kata Abu Bakar menyalahi Quran, yang kedua nak kata Umar ni menyalahi Al-Quran. Sedangkan dalam bab tu dalam 2 fasa tu dipenuhi dengan penipuan, kepalsuan dan juga kedengkian terhadap tokoh-tokoh Islam. Yang mana tidak tergambar dalam fikiran kita ni boleh tubik daripada seorang lelaki yang didakwa ada ilmu, ada pengetahuan tentang agama, iaitu Khomeini lah. Jadi saya Hawa kata dia tulis lagu tu apa yang ditulis tu daripada benda-benda karut ni berkenaan dengan Abu Bakar dan Umar, benda ni kita tak tergambar boleh berlaku terhadap seorang lelaki yang didakwa alim seperti mana Khomeini. Dia anggap ada ilmu dan sebagainya, tiba-tiba dia boleh buat lagu tu. Kita tak skor lah. Tidak tergambar, tak skor kita nak berlaku lagu tu. Dia sebut berkenaan dengan Syaikhain ni, Abu Bakar dengan Umar. Kata kita tak ada nilai, kita tak cara berkenaan dengan 2 orang syekh ni dan apa yang mereka berdua telah buat daripada mereka telah menyelisihi Al-Quran. Dan juga berkenaan dengan mereka ni mempermainkan hukum hakam Allah Ta'ala. Dan apa yang mereka halalkan, apa yang mereka haramkan mengikut kehendak mereka. Jadi dia kata gitulah, kata Abu Bakar dengan Umar ni menyelisihi Al-Quran, mempermainkan hukum hakam Allah, menghalalkan dan mengharamkan ikut dia nak. Dan apa yang mereka telah melakukan kezaliman terhadap Fatimah, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga anak-anaknya, Ahlul Bait lah, keturunan Ahlul Bait. Bagi mereka lah, mereka hanya iktiraf Fatimah ni anak cucu dia aja.
orang lain, kerabat-kerabat lain, isteri-isteri Nabi lain, anak-anak Nabi hal lain tu, cucu Nabi hal lain apa, dia tidak iktiraf hal lain tu. Disebut sini apa yang mereka buat dari segi apa yang mereka zalimi terhadap Fatimah dan juga anak-anaknya. Itu kita tak cara dia kata. Waktu tak ada nilai. Tapi kita nak tunjuk bahawasanya mereka berdua tu jahil berkenaan dengan hukum hakam Allah dan juga agama. Jadi mereka ni jahil, bodoh, macam-macam lah dia sebut ni, tidak layak untuk menjadi pemimpin kepada umat ni. Itu yang disebut oleh Khomeini dalam kitabnya. Dan juga dia menyifatkan, dia kata Umar ni, bahasanya Umar ni kerja buat dia nabi'atun min a'malil kufr, hasil daripada perbuatan-perbuatan kufur, amalan-amalan kufur, zindik dan menyalahi ayat, menyalahi Quran yang disebut di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang disebut di dalam Al-Quran. Ini semua dalam Kashful Asrar disebut. Kemudian disebut bapa tak ada ayat imamah dalam Quran. Bapa dalam Quran ni tak ada sebut berkenaan dengan imam. Syiah ni kan dia pegang, kita baca bab pertama lagi. Syiah percaya bahawasanya Allah Ta'ala menetapkan selepas daripada Nabi SAW ada imam-imam menggantikan Nabi. Dia percaya lagu tu. Mengikut aliran lah. Ada percaya imam 12, ada jadi Zaidiyah. Jadi dia khilaf juga imam. Dia percaya dah ada imam. Tapi imam tu pula khilaf. Orang yang percaya susunan lagu ni imam dia, orang lain percaya orang lain imam. Orang ni. Jadi dia kata apa tak ada dalam Quran sebut berkenaan dengan imam ni. Dan juga apa yang dia nak ayat bahawasanya dua orang syekh ni iaitu Abu Bakar dan Umar pada anggapan dia telah merampas khilafah. Jadi dia sebut, dia komen pasal tu, dia pun sebutlah daripada apa yang kita sebut sebelum ni jelaslah bahawasanya dua orang ni Abu Bakar dan Umar tindakan mereka menyalahi Al-Quran ni tidak dianggap benda penting bagi orang-orang Islam. Jadi dia kata lepas baru kita cerita belakang ni, maka jelaslah sini orang Islam tak cara. Orang Islam tak ambil berat Abu Bakar dengan Umar ni menyalahi Al-Quran. Pasal dia orang Maidah banyak menyalahi Quran Abu Bakar dengan Umar ni. Tapi orang Islam dia kata molek. Jadi dia kata ini menunjukkan orang Islam tak anggap penting lah benda ni. Tak cara, buat tak tahu. Pandai remeh, pandai enteng. Jadi kata orang-orang Islam ni sama ada mereka ni pengikut, penyokong dua orang ni. Sama ada mereka ni sebab kelompok daripada menyokong Abu Bakar dengan Umar, ataupun boleh jadi juga mereka ni menentang Abu Bakar dengan Umar, tapi mereka tidak sanggup, tak berani nak kata depan mereka. Mereka tak berani nak tegur gapo Abu Bakar dengan Umar buat terhadap Rasulullah dan juga keturunan dia, Ahlul Bait ni. Mereka tak berani nak tegur. Senyap tak berani. Bahkan kalau dia kata kalulah. Jadi dia kata orang Islam ni dua ya. Sama ada sokong Abu Bakar dengan Umar, ataupun kalau tak sokong pun tak berani nak kecek, tak berani nak tegur. Bahkan dia kata kalulah ada dari kalangan mereka ni hak sanggup kecek. Sanggup sebut tak betul ni menyalahi Al-Quran, tak betul menzalimi Ahlul Bait ni. Kalulah ada berani sebut pun, kata-kata dia tidak akan dihiraukan. Tak ada orang nak cara kata-kata dia. Jadi kata orang Islam ni tak cara bab-bab ni. Jadi kesimpulannya dia kata, kalulah benda ni disebut di dalam Al-Quran, disebut secara jelas, mereka ni tetap juga akan senyap, mendiamkan diri di atas manhaj mereka, dan mereka tidak akan mengosongkan daripada kedudukan mereka. Maksudnya mereka tidak akan
Tidak akan membiarkan mereka hilang kedudukan lah. Jadi ada status tertentu dah. Kalau dia kata lagu tu, orang akan jatuh ke dia. Jadi dia pun buat senyap lah. Tak kira ayat apa lah. Jadi kalulah dalam Quran sebut sekali pun benda-benda ni, mereka tetap akan buat senyap. Sama ada sokong Abu Bakar Umar ataupun mereka akan buat senyap saja sebab nak jaga kedudukan. Tu pendirian pegangan dia terhadap orang Islam dalam bab ni, bab Abu Bakar dengan Umar. Ni Abu Bakar dengan Umar ni, hak lain sahabat lain tak satu ayat lah. Ni hak paling besar, kita kata top lah. Abu Bakar lah sahabat yang paling hebat sekali lah kita kedudukannya lepas daripada Nabi SAW. Umar nombor 2. Tapi kalau nombor 1, nombor 2 ni pun dia tak heran. Tak heran pun. Abu Bakar Umar sampai dia tak ada penuh menyalahi Quran sikit. Kalau setara dua orang ni pun tak pakar bagi mereka, apatah lagi sahabat-sahabat lain. Dan kita sebut dah sebelum ni, Khomeini dia ada banyak kitab lah. Ni Kashful Asrar. Dia sebut dalam ni Kashful Asrar ni banyaklah dia sebut. Tapi dia kata ada kitab dia hak lain, Al-Hukumah Al-Islamiyah. Kitab ni lebih bersifat politika sikit. Jadi kitab ni dia tapih lah banyak. Banyak tapih. Dia sebut berlapik, banyak bertakiyah dalam kitab ni. Banyak pelawak lah sebut orang lain. Dia pergi lagu lain, dia sebut lagu lain. Kitab lain dia sebut lain. Tapi kitab ni dia berlembut sikit. Walaupun tahu kitab dia berlembut ni, dia ni tetap menjaga, tak sebut nama-nama Syekhain wa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tak sebut dalam kitab tu. Nak cela tu dak dah lah. Kalau cela kan orang tahu. Jadi tak kata huduh. Tapi dalam masa yang sama, dia mengelakkan daripada sebut nama lah. Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Setara tu. Bahkan dia lompat pula daripada sebut Rasulullah terus kepada sebut Ali radhiyallahu anhu. Tak sebut ni. Sahabat-sahabat lain. Tapi jelaslah daripada akidah dia dalam kitab tu sendiri, kitab Hukumah Islamiah tu sendiri, walaupun dia tak sebut berat dalam kitab tu, tapi dia sebut pendirian pegangan dia juga. Dia kata Nabi SAW qad ayyana Aliyan radhiyallahu anhu wasiyan wa khalifatan min ba'dihi. Dia kata dalam kitab tu walaupun dia berlapik dah pun dia tetap sebut pendirian dia, iaitu dia kata Nabi SAW telah pun memilih Ali radhiyallahu anhu sebagai wasi dan juga khalifah dia selepas padanya. Jadi Ali ni pengganti dia, pemegang amanah, pengganti dia lepas pada Rasulullah. Jadi dia tetap dalam kitab hak berlembut, dalam kitab hak ya cover dah pun dia tetap berpegang lagu tu. Lepas pada Nabi, Ali penggantinya. Walaupun dia tak sebut situ Abu Bakar, Umar, Uthman ni perampas. Tak sebutlah. Tapi kita boleh faham. Dia tetap lagi pegang lagu tu sebab dia kata Rasul telah pun memilih Ali sebagai pengganti. Jadi dia tak perlu sebutlah hak buruk-buruk tu, tapi bila dia sebut lagu tu pun kita faham lah. Kalau orang lain baca, orang pun faham lah bahasanya. Kalau gitu kan sahabat-sahabat telah mengingkarilah perintah Rasul. Sebabnya Khomeini kata Nabi telah pilih Ali. Tapi apa hak berlaku? Hak berlakunya Abu Bakar, lepas tu Umar, lepas tu Uthman, barulah boleh ke Ali. Jadi 3 orang tadi tu telah pun mengingkari perintah Rasulullah, telah menyalahi Rasulullah dan telah merampas khalifah dengan cara mereka menggantikan daripada Ali, dia pergi pilih Abu Bakar. Jadi seolah-olah lagu tu boleh difahami lagu tu walaupun dia tak sebut secara jelas. Tapi boleh difahami gitulah. Kemudian Khomeini juga sebut dalam Hukumah Islamiah lagi, kami beriktikad, kami berpegang dengan al-wilayah. Dan juga kami berpegang mesti darurat dipilih oleh Nabi khalifah. Nabi ni mesti pilih pengganti dia. Itu kepercayaan kita, dia kata. Kami beriktikad Nabi-nabi
mesti memilih pengganti dia. Wa qad fa'ala, dia kata. Dan memang Nabi telah pilih pun. Nabi telah memilih Ali mengikut i'tiqad dia lah, riwayat-riwayat dia tu. Kemudian dia juga sebut lepas pada tu pemilihan pengganti ni selepas pada Nabi. Dia pegang Nabi memang telah pilih Ali lah. Dia kata pemilihan ni menentukan sesiapa untuk mengganti Nabi ni adalah kesempurnaan risalah. Jadi kalau Nabi tidak menentukan siapa-siapa ganti dia, tak sempurna risalah. Tak sempurna risalah. Sedangkan bagi ahli sunnahnya, Nabi tidak menentukan lah. Nabi tidak kata, lepas pada aku, pokoknya kena latih orang ni sikit-sikit, tak ada. Bahkan kita boleh baca dalam sirah dan sejarahnya berlaku, berlaku perbincangan nak latih siapa ni. Ansar kata patut pokok dia lah. Muhajir ni kata patut pokok dia, Quraisy dan sebagainya, balah sehingga akhir sekali dilantik dilantik Abu Bakar. Jadi jelas dari situ, dari sirahnya, Nabi tidak menentukan siapa-siapa. Tapi bagi Khomeini, dia kata kita Syiah ni menganggap mesti, satu kemestian bagi Nabi melantik khalifah, melantik pengganti dia, kena lantik. Dan Nabi itu pun memang buat dah mengikut i'tiqad mereka, mengikut pendirian mereka, iaitu Nabi telah latih Ali lah. Dan benda tu adalah penyempurnaan risalah. Kalau Nabi tak latih, tak sempurna risalah. Jadilah ni Nabi latih ke tak? Kalau kita kata Nabi tak latih Ali, mu telah kata Nabi tidak sempurna ke risalah dia. Jadi kalau kita kata latih, latih Abu Bakar, tak kena juga, sebab dia kata ada riwayat-riwayat kata Ali, latih Ali. Lepas pada tu dia menjelaskan lagi, dia kata kalau tidak lantik pengganti ni, dia anggap Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan risalah. Tidak tabligh risalah ni. Tidak menyampaikan risalah. Sedangkan menyampaikan ni sifat wajib bagi Nabi. Nabi-nabi tak susuk gapo-gapo. Susah belaka, Nabi royak belaka dah. Hak perlu royak. Kita kena pergi lagu tu lah, kena politik maksudnya gapo-gapo Allah Taala amanah kepada Nabi untuk disampaikan, Nabi telah sampaikan semuanya. Telah sempurna risalah. Lepas pada tu baru Nabi wafat. Sebelum sempurna risalah, Nabi tak wafat lagi. Wafat tu menunjukkan sempurna dah tu risalah. Tapi mereka berpegang kalau tak pilih pengganti, tak sempurna risalah. Bahkan tak menyampaikan risalah ni. Seolah-olah nak kata Nabi ni kalau tak royak pengganti, Nabi tu susuk ilmu dia, susuk amanah, susuk benda Allah Ta'ala perintahkan, suruh royak. Ini dia kata hadza huwa syuzuz. Ini satu benda yang pelik lah, benda tak kena, benda yang ganjil, yang mana terkeluar daripada dairatul Islam, terkeluar daripada sepadan Islam. Kalau kecek lagu ni, pegang lagu ni, terkeluar daripada Islam ni. Dan terjatuh di dalam lembah kesesatan dan menyesatkan orang lain pula. Dan mereka telah menyertai ahli kitab dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala larang, wahai ahli kitab, jangan kamu melampau di dalam agama kamu, dan jangan mengikut hawa nafsu. Jadi mereka ni telah melakukan hal yang demikianlah. Buat lagu ni, perbuatan lagu ni boleh terkeluar daripada Islam dan jatuh ke lembah kesesatan. Ini yang disebut oleh Syekh Sa'id Hawa berkenaan dengan sahabat. Jadi contoh-contoh dia sebut ni, dia banyak fokus kepada Abu Bakar dengan Umar lah. Dan kita pun faham lah tujuan dia tu. Bila dia sebut Abu Bakar dengan Umar, hak lain tak kena sebut lah. Kalau Abu Bakar dengan Umar ni pun kena tembok paruk, hak lain tu gak, lagilah penat. Dia tak sebut lah contoh-contoh, sebenarnya banyak lah. Contoh-contoh Syiah ni dia pegang terhadap sahabat-sahabat, terhadap ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi. Benda-benda yang tidak patut, benda yang tidak betul. Tapi mereka ajarlah betul lah. Kalau buka video sampai kali ni pun ada lagi benda-benda tu.
Ada banyaklah contoh-contoh lainnya. Yang disebut-sebutlah ada pengaruh Syiah lah kita kata. Selain daripada kelompok-kelompok lain dalam sejarah Islam ni, ada beberapa kelompok lah yang nak memburukkan sahabat-sahabat ni. Selain daripada Syiah ada lagi hal lain, golongan-golongan zindiknya, munafiknya dan sebagainya. Jadi Syiah ni juga menyertai, ada perannya dia juga dalam bab-bab ni. Banyaklah. Antaranya hak paling banyaknya Muawiyah sendiri. Muawiyah ni sahabat. Dan ada banyak kelebihan lah. Kita boleh rujuk. Saya ada tulis kitab berkenaan dengan Muawiyah ni. Tapi Syiahnya banyaklah cerita-cerita yang tidak betul yang disandarkan kepada Muawiyah ni. Menggambarkan seorang Muawiyah ni seorang yang jahat, seorang yang licik, ahli politik yang licik, merapas itu, rapas sini dan sebagainya. Ada banyaklah hujah-hujah yang diberi dalam kitab. Kalau boleh bacalah kitab mengenai asli dia ada tulis kitab berkenaan dengan Muawiyah ni. Dan banyak lagi cerita-cerita yang tak betul berkaitan para sahabat ni, yang mana kita boleh kata mungkin ada air tangan oleh Syiah lah. Ada unsur-unsur dalam bab ni. Contohnya Omar sendiri lah. Omar Abu Bakar ni banyak. Kalau Omar sendiri cerita hak seru dalam kalangan kitanya, Omar ni bunuh anak puan. Waktu pun ada ditulis oleh Nasri dalam bicebat ni lah. Jadi betul ke Omar ni bunuh anak dia. Tapi cerita ni seru lah dalam kalangan kitanya, tersebar dalam kalangan ahli sunnah sendiri. Maksudnya Omar ni masa jahiliah mula dia pernah membunuh anak dia sendiri. Betul tak cerita tu? Mana tengok perbincangan dia tu. Kesimpulannya tidak ada bukti yang sahih, yang kukuh nak kata Omar ni bunuh anak tino dia. Sebab cerita tu sekadar cerita. Bila ditanya mana anak orang mana, tak boleh nak rayak. Anak kepada bini yang mana, tak boleh nak rayak belakang. Nama gapo. Sedangkan anak tu kalau ikut ceritanya sudah besar. Bukan kata beranak-beranak bunuh lalu. Sebab ada cerita kata anak tu teriuk lah. Ada kata anak tu boleh kecek. Gambar cerita tu menunjukkan anak tu sudah besar pun. Atau kita tak ada nama, atau kita orang tak kenal siapa, hok mana anak kepada mak mana. Sedangkan Omar sendiri anak tina dia Hafsah. Molek-molek Allah besar. Jadi isteri Nabi pula. Dia Omar ni tua Nabi. Jadi tak betul lah cerita-cerita lagu. Tidak ada bukti khusus, tidak ada bukti sahih nak kata lagu tu kepada Omar. Dan banyak lagi cerita-cerita lain. Jadi kesimpulan hari ininya, pengarang telah memberitahu kepada kita, pertamanya disebut pendirian ahli sunnah lagu mana terhadap para sahabat. Jadi para sahabat ni adil. Mereka tak kira buat sesuatu kerana jahat, nak kena orang, nak rapah orang. Tak kira berlaku lagu tu. Kalau ada pun khilaf dalam kalangan para sahabat ni, ini semua ada ijtihadnya, ada khilaf lah, terkhilaf. Bukan dengan sebab mereka nak keburukan, nak merampah orang, nak melakukan jahat lah. Sebab itulah ahli sunnah berpegang bahasanya para sahabat ni adil. Jadi tak boleh kita nak tuduh, nak kata sahabat sekian ni. Dan Allah Ta'ala sendiri mengakui redha kepada para sahabat. Maksudnya kedudukan sahabat ni bukan main-main, bukan biasa-biasa. Tak boleh kita nak kecek seperti mana disebut tu. Kemudian pengarang mari pendirian ulama-ulama Syiah dalam bab ni, di mana dibuktikan dalam kitab-kitab mereka sendiri, mereka kata huduh lah pada para sahabat. Jadi Syiah ni dia pegang lagu tu. Dia pegang para sahabat ni tak betul. Bukan setakat kata tak betul, bahkan mereka mencela, menuduh macam-macam terhadap para sahabat sehingga ke tahap melaknat sahabat. Dan akhir sekali dia buat mai, Khomeini pun pegang lagu tu juga di dalam kitab dia Kashful Asrar dan juga Al-Hukumah Al-Islamiyah. Walaupun Hukumah Islamiyah tu lebih lunak, lebih lembut berbanding Kashful Asrar, tapi dalam itu juga dia menunjukkan pendirian dia bahawasanya Ali pengganti Nabi. Walaupun dia tidak sebut buruk, tapi itu juga memberi gambaran bahawasanya sahabat-sahabat ni sebenarnya telah merampas hak Ali. Sebab dalam Kashful Asrar dalam Hukumah Islamiyah tu dia sebut lagu tu. Itu hak Ali. Jadi kalau sahabat ambil itu rampas. Jadi dalam bab ni berkenaan dengan para sahabat ni, moleklah kiranya kalau kita boleh mengkaji
cerita-cerita berkenaan dengan para sahabat. Cerita-cerita sahabat ni sesuatu yang molek untuk kita ketahui. Dia jadi pedoman, dia jadi panduan. Dalam masa yang sama, kalau kita boleh tengok perbahasan cerita-cerita tak betul. Macam tadilah kita isyarat ke beberapa cerita macam Muawiyah, cerita Umar bunuh anak dia, dan banyak lagi sebenarnya cerita-cerita ni yang mana perbahasan, perbincangan berkenaan dengan betul ke cerita tu. Itu suatu perkara yang menarik. Menarik kalau kita baca. Jadi orang boleh royak lah hak mana betul, hak tak betul, dan juga hujah-hujah mereka. Kita sebut sikit tadi berkenaan dengan Umar. Jadi Umar ni anak mana? Umar apa Hafsah ada, apa kalau dia tak si anak tina, apa dia tak bunuh Hafsah awal-awal lagi. Hafsah ni dah besar ni. Jadi benda-benda gitu tu menambah lagi pengetahuan kita dalam bab masalah bab sahabat ni lah. Selain daripada kita tahu kisah-kisah sahabat saja. Jadi itu sahajalah yang kita nak sebut pada malam ni berkaitan dengan pendirian Syiah terhadap para sahabat. Dan inilah perkara yang antara benda yang jadi asas perselisihan lah juga. Poin-poin utama perselisihan di antara Ahli Sunnah dengan Syiah. Jadi Ahli Sunnah dengan Syiah ni seperti mana kita sebut awal-awal dalam mukaddimah itu, ada macam-macam pendekatan lah. Ada sebahagiannya macam menolak terus, ada sebahagiannya nak melakukan dialog, nak melakukan takrib. Tapi macam-macam mana sekalipun, ada beberapa perkara yang menyebabkan terlekat kita kata. Kalau hak setuju takrib ke, hak tak setuju ke, ada benda-benda yang mereka lekat dalam bab masalah Sunnah Syiah ni, antaranya ialah bab sahabat ni. Ada beberapa perkara yang Syiah ni tak boleh nak buat, dan Ahli Sunnah pula tak boleh nak terima. Dia sakut situ nak buat lagu mana. Hak itulah. Kalau isu Palestin, Israel, Palestin ni, dia ada juga benda-benda lagu tu. Nak damai, nak kecek kira dialog, tapi ada beberapa perkara yang tak boleh nak pergi dah. Masalah penempatan, masalah Baitul Maqdis, status dia lagu mana, sepatutnya ibu negeri siapa. Israel kata hak dia, Palestin kata dia nak dia. Jadi tak selesai. Tu. Jadi kalau bab Syiah ni, bab Sunni Syiah ni, ada juga beberapa poin, beberapa perkara hak tak boleh nak pelesam molek. Timbul semua isu. Hak lain mungkin susah, hak lain mungkin boleh kecek kira, tapi ada beberapa perkara, antaranya ialah pendirian Syiah terhadap sahabat ni lah. Yang mana kita boleh tengok orang-orang di Malaysia sendiri cenderung pada Syiah ni, mereka pun lagu itulah sikap dia terhadap sahabat. Tak hormat pun pada sahabat, bahkan kata huduh lah kepada para sahabat, ataupun istilah kita zaman ni gak terus sahabat lah, istilah moden kan. Jadi cukuplah setakat tu dulu. Moga-moga kita semua dapat mengambil manfaat daripada perkongsian kita pada malam ni. Aku qali hadza astaghfirullahalazim wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.